Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak ulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Azhar Idrus terhadap perkampungan sunnah tu. Banyak komen-komen, provok saya di dalam komen box video-video saya untuk saya ulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Azhar Idrus terhadap perkampungan sunnah tu. Saya fahamlah kenapa kan. Jadi saya nak ulas hari ini, anda dengarlah ya. Saya tak perlu playback video ataupun kata-kata Ustaz Azhar Idrus tu sebab saya pasti ramai yang dah dengar. Sebab ramai yang provok kan. Tapi bagi orang yang belum tahu, saya ringkaskan matannya ataupun saya ringkaskan apa yang dikatakan oleh Ustaz Azhar Idrus ya. Ustaz Azhar Idrus menjawab soalan yang diajukan oleh jemaah beliau. Di dalam kuliah Ustaz Azhar Idrus ada jemaah bertanya tentang apakah pandangan Ustaz Azhar terhadap perkampungan sunnah. Jadi secara umum, secara matannya Ustaz Azhar Idrus mengatakan jika seseorang tu telah sesat, bagaimana dia nak luruskan orang lain pula? Faham kan? Maksud dia kalau dia pun sendiri dah sesat, macam mana nak luruskan orang lain? Macam itulah lebih kurang maksud dia. Kemudian Ustaz Azhar Idrus menyebut bahawa Wahabi menyesatkan Imam Nawawi dan mengatakan Imam Abu Hanifah sebagai jahil. Jadi kenyataan tu adalah sesuatu yang panaslah bagi orang yang dengar kan. Tambah-tambah orang yang menganjurkan perkampungan sunnah tu. Sebab soalannya berkenaan perkampungan sunnah. Jadi mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Ustaz Azhar Idrus tu tentang perkampungan sunnah lah. Tapi Ustaz Azhar Idrus tak sebutlah perkampungan sunnah itu sesat, semua yang hadir sesat. Kan, semua panel sesat. Tak adalah, Ustaz Azhar Idrus tak cakap macam tu kan. Ustaz Azhar Idrus juga tak mengatakan siapakah yang menyesatkan Imam Nawawi, tak sebut pun kan. Jadi lepas kenyataan itu berlaku, maka Dr. Mazhar mengeluarkan satu statement bahawa jika Ustaz Azhar Idrus boleh membuktikan bahawa ada sesiapa yang dijemput di perkampungan sunnah itu menyesatkan Imam Nawawi, Dr. Mazhar akan letak jawatan. Jika boleh buktikan bahawa betul ada sesiapa yang menyesatkan Imam Nawawi, maka Dr. Mazhar seolah-olah mengambil tanggungjawab tentang perkara itu dan akan letak jawatan dalam tempoh 24 jam. Tapi tak sebut pula jika boleh buktikan siapa yang kata Imam Abu Hanifah sebagai jahil kan. Hanya mencabar bab Imam Nawawi. Panas cerita ni. Jadi sekarang Dr. Mazhar dah mencabar Ustaz Azhar Idrus untuk buktikan. Saya tidak pasti apakah tindakan yang akan diambil oleh Ustaz Azhar Idrus selepas ni ya. Saya cuma nak memberikan ulasan pada perspektif saya lah. Jadi pandangan saya tentang perkara ini. Kita ambil pada statement Ustaz Azhar Idrus tentang menyesatkan Imam Nawawi. Kenapa kita ambil tu dulu perkataan tu? Sebab itulah yang menjadi cabaran daripada Dr. Mazhar kepada Ustaz Azhar Idrus. Iaitu jika Ustaz Azhar Idrus dapat membuktikan siapakah yang menyesatkan Imam Nawawi di dalam kampungan sunnah tu, maka Dr. Mazhar akan meletak jawatan. Ustaz Azhar Idrus kata Wahabi yang menyesatkan Imam Nawawi dan kata Imam Abu Hanifah sebagai jahil. Yang pertamanya, kita hairan kenapa Dr. Mazhar pula yang terasa. Ustaz Azhar kata Wahabi. Yang keduanya, Dr. Mazhar hanya fokus pada Imam Nawawi. Bab Imam Abu Hanifah, Dr. Mazhar buat tak tahu pula ya. Jadi jika kita lihat salah satu daripada video Dr. Mazhar sendiri, video Dr. Mazhar yang mana Dr. Mazhar sedang berceramah dan Dr. Mazhar sendiri mengatakan pada orang ramai bahawa orang yang meminta syafaat ni adalah bersamaan dengan orang-orang musyrikin yang minta syafaat ni. Kemudian Dr. Mazhar menyebut ayat Al-Quran surah Yunus ayat ke-18. Dan Dr. Mazhar juga mengatakan banyak kali diulang di dalam ceramahnya. Video saya letak di dalam description box. Dr. Mazhar mengatakan siapa yang meminta syafaat ni adalah bersamaan dengan orang-orang musyrikin lah kan. Jadi orang musyrikin ni orang-orang yang melakukan syirik lah kan. Jadi akidah yang membolehkan meminta syafaat ni adalah
akidah Imam Nawawi juga. Imam Nawawi mengatakan boleh untuk meminta syafaat. Membolehkan tawasul, membolehkan istighosah dan sebagainya. Jadi apabila Dr. Mazhar mengatakan orang yang meminta syafaat ni adalah orang musyrikin, jadi akidah Imam Nawawi membolehkan minta syafaat. Jadi maksudnya adalah Imam Nawawi ni berakidah orang musyrikin lah kan. Sebab saya lihat ramai orang yang tidak dapat nak relate perkara ni, tak dapat nak relate. Mereka berfikiran bahawa Dr. Mazhar tak sebut pun Imam Nawawi musyrikin, termasuk dalam golongan musyrikin kan. Dr. Mazhar tak sebut pun. Kan, tak sebut pun nama Imam Nawawi itu. Jadi macam mana Imam Nawawi boleh dikatakan sebagai musyrikin pula? Dr. Mazhar sebut tentang orang-orang musyrik. Tapi dia orang tak dapat nak relate bahawa apabila mengatakan orang memohon syafaat, meminta syafaat ni syirik, adalah orang-orang musyrikin, dan Imam Nawawi mengatakan boleh untuk meminta syafaat. Jadi saya nak kata secara tak langsung pun tak tahu. Saya langsung lah maksud dia membolehkan syafaat tu termasuklah dalam golongan orang musyrikin. Betul tak? Cuma Dr. Mazhar tak sebut lah. Tidak adalah nama Imam Nawawi itu dikeluarkan. Cuma orang-orang yang dengar, orang-orang yang dapat relate perkara-perkara ni nampak macam tu lah. Nampak Dr. Mazhar kata musyrikin saja yang minta syafaat-syafaat ni. Kan? Imam Nawawi kata boleh minta syafaat, jadi musyrikin juga ke Imam Nawawi ni? Mensyirikkan orang adalah lebih teruk daripada menyesatkan orang kan? Syirik ini adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesatkan orang, kita sesat, tak tahulah sesat yang didefinisikan tu macam mana kan. Kena tanyalah apa yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan orang lain sesat. Tapi mensyirikkan orang ni lagi teruk. Tapi jika sekiranya nak tanya mana sebutan mana-mana pihak di dalam perkampungan sunnah itu mengatakan sesat terhadap Imam Nawawi, menyebut nama Imam Nawawi sesat, memang tak ada lah, memang tak ada kan. Tapi secara halusnya memang kena juga dekat Imam Nawawi. Ada pula yang mengatakan bahawa hanya boleh minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syarahan daripada Imam Ar-Ramli pula mengatakan termasuk orang-orang soleh. Kan? Termasuk orang-orang soleh, boleh meminta termasuk dengan orang-orang soleh. Jadi adakah apabila Dr. Mazhar mengatakan orang-orang yang meminta syafaat ni musyrikin, termasuk dengan Imam Ar-Ramli sekali? Kan? Adakah macam tu? Aduh. Kan? Itu bab nak membuktikan bahawa perkataan menyesatkan Imam Nawawi di perkampungan sunnah tu, nak kata sebut nama Imam Nawawi sesat tu memang tak ada. Tapi syarah ataupun ceramah yang kena kepada Imam Nawawi, yang kena kepada Imam Ar-Ramli dan sebagainya sebagai musyrikin, adalah kan? Adalah. Memang kita boleh pinpoint lah kat situ, kena. Tapi orang akan kata tak ada pun sebut nama Imam Nawawi, tak ada sebut. Jika anda nak menggunakan alasan tak ada sebut nama, tidak ada sebut nama Imam Nawawi sesat ataupun syirik, tak ada sebut nama kan, jika nak gunakan alasan tu, maka Ustaz Azhar Idrus pun boleh guna alasan yang sama. Ustaz Azhar Idrus tak sebut pun perkampungan sunnah tu sebagai sesat. Dia tak sebut pun. Dia hanya menjawab soalan. Ialah memanglah soalan tentang perkampungan sunnah. Tapi yang dijawab oleh Ustaz Azhar Idrus adalah tentang orang yang sesat tidak boleh meluruskan orang lain. Sebab dia sendiri sesat, maka macam mana dia nak luruskan orang lain? Malah Ustaz Azhar Idrus juga ada sebut tentang orang yang mengatakan Imam Abu Hanifah sebagai jahil. Kita tahu siapa orang itu dan dia tidak ada kena-mengena atau terlibat pun dengan perkampungan Perlis ni kan? Tak ada pula Ustaz Azhar Idrus menyebut kata perkampungan itu adalah perkampungan sesat. Dan orang yang hadir di dalam perkampungan itu adalah sesat. Siapa-siapa yang panel-panel dalam tu semua sesat. Ada tak Ustaz Azhar Idrus cakap macam tu? Tak ada. Kan? Cuma anda merelatekan, mengkaitkan jawapan tu sebab soalannya adalah berkenaan dengan perkampungan sunnah. Betul tak? Samalah keadaannya. Kalau orang nak kata tak sama itu pada
pemikiran anda lah, tapi keadaannya sama apabila mengatakan bahawa orang yang meminta syafaat itu adalah syirik, musyrikin, dan orang yang membolehkan meminta syafaat adalah Imam Nawawi, kan boleh kait tu. Kan? Jadi mengatakan syirik kepada orang yang meminta syafaat dan Imam Nawawi kata membolehkan, jadi kan terkait tu. Imam Nawawi itu termasuk golongan yang mensyirikkan Allah pula. Kan nampak tak? Boleh nampak tak ni? Kan? Termasuk Imam Ramli lah sekarang ni, sebab Imam Ramli pun mengatakan bahawa termasuk orang-orang soleh boleh meminta syafaat dengan orang-orang soleh. Kan? Sebab ada juga yang mengatakan bahawa hanya syafaat Nabi. Padahal ada yang menyebut hanya syafaat orang hidup dan sebagainya. Itu semua adalah khilaf-khilaf yang banyak yang perlu dihuraikan. Kan? Tapi sekarang secara umum, nampak tak kaitannya? Jadi, tentang ulasan Ustaz Azhar Idrus yang mengatakan perkampungan sunnah itu sebagai sesat dan sebagainya, anda yang kaitkan, sebab soalan itu adalah soalan tentang perkampungan sunnah kan. Jadi sama situasinya, nama Imam Nawawi tidak disebut di dalam perkampungan sunnah sebagai Imam Nawawi sesat, tapi syarahnya ada kaitan, terkait juga kepada Imam Nawawi sebagai orang musyrikin. Macam mana tu? Jadi tak bolehlah nak mengatakan satu pihak tidak sebut nama maka tidak terpakai, kan? Satu pihak lagi tidak sebut nama maka terpakai. Tak boleh lah, kan? Tak boleh lah macam tu. Memang tak adalah yang sebut nama, yang sebut spesifik nama Imam Nawawi sesat. Memang tak adalah. Saya berani jaminlah di dalam semua segmen di dalam perkampungan sunnah tu tidak ada siapa yang menyebut nama Imam Nawawi sebagai sesat ataupun syirik. Sebut nama tu tak ada. Tapi nak kait bahawa melakukan tawasul syirik, melakukan tabaruk syirik, melakukan istighosah syirik, itu ada. Itu boleh dikaitkan. Itu boleh dikaitkan dengan Imam Nawawi sebagai orang yang telah melakukan syirik. Itu kita boleh kait-kait. Nak kait tu memang boleh. Nak sebut nama tu memang tak ada. Jadi samalah juga keadaannya dengan Ustaz Azhar Idrus. Jika Dr. Mazhar boleh membuktikan, menunjukkan bahawa Ustaz Azhar Idrus mengatakan secara direct, menyebut nama perkampungan sunnah itu sesat, program itu semua sesat, orang yang hadir di dalam perkampungan sunnah semua sesat. Jika ada Dr. Mazhar boleh buktikan bahawa Ustaz Azhar Idrus tu mengatakan perkara macam tu, Dr. Mazhar tunjuklah bukti tersebut. Jika Dr. Mazhar tidak dapat membuktikan bahawa Ustaz Azhar Idrus tu mengatakan perkampungan sunnah tu sesat, orang yang hadir semua sesat, kan? Panel-panel semua sesat. Jika Dr. Mazhar tidak dapat membuktikan macam tu, maka Dr. Mazhar kena juga meletak jawatan. Sebab mencabar kan? Mencabar untuk letak jawatan. Sampai tahap tu Dr. Mazhar kan? Mencabar, orang kata apa? Meletakkan jawatan sebagai cagaran terhadap perkara ni. Tak tahulah. Jadi jika tidak dapat membuktikan bahawa Ustaz Azhar Idrus mengatakan bahawa perkampungan sunnah, sebut nama tu, sebab tadi kita kata sebut nama kan, sebut nama dan panel-panelnya semua sesat. Jika Dr. Mazhar tidak dapat membuktikannya, maka tetap Dr. Mazhar kena meletak jawatan. Sebab perkara ni dah kecoh dah kan. Orang-orang yang bermain di dalam social media semua mengata macam tu. Orang yang hadir semua kesesat, panel semua sesat kan. Sampai pemangku Raja Perlis yang datang tu pun mereka kaitkan, termasukkah tuanku juga sesat, Zakir Naik juga kan sesat, orang-orang yang hadir semua kan. Ustaz Azhar Idrus ada sebut ke semua tu? Ada sebut ke orang-orang yang hadir semua sesat, panel semua sesat kan? Siapa yang Ustaz Azhar Idrus kata sesat tu? Jadi Dr. Mazhar kena buktikan lah siapakah yang dituju oleh Ustaz Azhar Idrus. Termasuklah juga Ustaz Azhar Idrus kata mereka menyesatkan Imam Nawawi. Ada Ustaz Azhar Idrus sebut siapakah yang menyesatkan Imam Nawawi itu? Ada tak nama? Jika Dr. Mazhar boleh tunjuk siapakah yang dituju secara sah oleh Dr. Mazhar, tunjuklah. Jika tak boleh, sila letak jawatan juga kan. Sebab dah mempertaruhkan jawatan ni Dr. Mazhar ni, dah mempertaruhkan jawatan sehingga tahap tu sekali kan. Okeylah. Itu saja ulasan saya untuk kali ini. Anda fikir-fikirkanlah. Jika nak kata dah berjaya buktikan,
memang nampak adalah, cuma nama tak disebut. Termasuklah juga Ustaz Azhar Idrus. Jika anda kata terbukti sah, maka anda juga mengatakan terbukti sah Dr. Mazhar telah mensyirikkan Imam Nawawi. Jika anda nak kata terbukti sah, Ustaz Azhar Idrus mengatakan perkampungan sunnah secara semua orang tu yang datang tu supaya sesat. Jika anda kata sah begitu, sah juga lah belah sini. Okey, faham Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.